Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nur Alis kali ini untuk laporan berita tengah malam. Saudara, 50 keluarga dari flat Ros Merah, Taman Johor Jaya, Johor Bahru dipindahkan ke pusat pemindahan sementara susulan hujan beserta ribut yang kuat. Beberapa penduduk terjejas memberitahu kejadian ini pertama kali berlaku selepas 23 tahun mereka mendiami kawasan tersebut. Penduduk dipindahkan ke PPS Dewan MBJB Taman Johor Jaya selepas bumbung di 6 blok perumahan itu rosak diterbangkan angin kuat pada pukul 5.30 petang. Masa yang saya duduk dekat beranda, saya tengok atap yang sebelah rumah memang terbang. Itu yang saya buatkan saya terpanjat, sangat-sangat terpanjat. Terus saya menangis dan terus bertakbir saya kat situ, Allahu Akbar. Banjir dalam rumah. Dalam rumah penuh air. Mana air itu? Air itu tak tinggilah sangat tapi memang bumbung dah tercabut. Tinggal bahagian kata orang beranda depan saja. Rumah saya. Begitu jugalah rumah-rumah lain. Saya dekat dapur nak masak. Lepas tu saya dengar bunyi kuat macam benda jatuh. Saya jengah, saya tengok depan ni semua dah putih dah tak nampak apa. Lepas tu air dah mencurah-curah turun. Sementara itu, kerajaan negeri akan memperuntukkan RM1 juta bagi kos baik pulih perumahan tersebut. Saya rasakan banyak tadi saya pergi baru masuk 3 rumah, saya ingat memang tak sesuai lah. Jadi untuk keselamatan anak-anak khasnya, kita tak tahu benda ni akan dah berlaku berulang lagi ke tidak. Jadi saya nasihatkan penduduk-penduduk yang terlibat ini berpindahlah sementara di Dewan Johor Jaya, kat sana berekon tempat lebih selamat. Hentikan membuat kandungan yang bercanggah dengan ajaran agama Islam, terutama dalam siaran televisyen, filem, media sosial dan juga program lain. Itu tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Idris Ahmad yang mahukan semua pihak lebih kreatif mencari kandungan dengan mesej yang baik serta sesuai ditonton oleh masyarakat umum. Masyarakat kita masyarakat yang masih ada etik, ada akhlak, nak lagi filem-filem yang ada mesej gitu. Tak salah dia tunjuk benda-benda gitu, tak elok sangat. Panggil. Pasal kita nak mati, kita tua nanti, adakah kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala konteks itu satu. Yang orang bukan Islam pula kena jagalah sensitiviti orang Malaysia ni. Kita majoriti orang Islam. Beliau berkata demikian bagi menjawab isu tular berkaitan pelakon yang menyiarkan kandungan tidak sopan di media sosial. Dalam masa sama, Dato' Idris turut memaklumkan bahawa pihaknya telah meminta Jabatan Agama Islam mengambil tindakan terhadap lelaki warga Singapura yang didakwa menyebarkan kandungan berunsur lucah melalui akaun Facebook Wang Lei. Terdahulu, beliau merasmikan projek wakaf pertanian bersepadu Watani untuk menangani kos sara hidup dan memperkasakan jaminan bekalan makanan negara di laman Watani, Precinct 20 Putrajaya. Sebanyak RM3 juta telah disalurkan kepada projek ini oleh Yayasan Wakaf Malaysia YWM untuk dimajukan menerusi Belanjawan 2022. 2 daripada 5 suspek yang menyerang serta mencederakan seorang ustaz dan seorang pelajar di pusat tahfiz di Jalan Ceneras Lipis berjaya ditahan. Ketua Polis Daerah Lipis Superintenden Azli Muhammad Noor berkata suspek ditahan dalam satu serbuan di kawasan Damak, Jerantut dan kini direman selama 4 hari sehingga 12 Ogos ini. Kedua-dua suspek yang berjaya diberkas itu berusia 30-an dan mempunyai rekod lampau kesalahan jenayah serta dadah. Hasil ujian awal, kedua-dua suspek yang diberkas itu positif dadah dan kini ditahan di Balai Polis Kuala Lipis. Manakala, 3 suspek yang masih bebas telah dikenal pasti identitinya dan usaha menahan suspek sedang dijalankan. Dalam kejadian itu, seorang ustaz yang ditugaskan menjaga pusat tahfiz, Zulhafiz Muhammad Rasid cedera badan manakala seorang pelajar mengalami kecederaan ringan. Punca serangan terhadap ustaz terbabit dipercayai disebabkan tidak berpuas hati berkaitan pembayaran makanan di pusat pengajian tersebut.
Mana-mana guru yang didapati memuat naik video yang mempunyai kandungan berunsur negatif ke laman media sosial akan dikenakan tindakan sewajarnya. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mah Hang Sun berkata perkara itu perlu dilakukan bagi memelihara nama baik institusi pendidikan negara. Perbincangan lanjut di peringkat kementerian akan diadakan bagi mengekang masalah tersebut daripada terus berulang. Jadi saya rasa sebagai seorang yang terlatih guru, ya, yang bergelar guru, maka hendaklah mereka memahami tugas dan tanggungjawab mereka. Ya. Jadi adalah untuk mendidik, memastikan anak didik mereka ini akan jadi insan yang baik. Itu yang kita sebut sebagai kemenjadian murid, ya. Bukan saja dari pencapaian akademik semata-mata, tetapi juga kepada aspek rohani dan juga sosial. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan ulang tahun ke-20 Universiti Tunku Abdul Rahman Uttar di Kampar. Terdahulu, beliau diminta mengulas tindakan segelintir guru yang memuat naik video berunsur negatif ke laman TikTok seperti yang tular baru-baru ini. Beliau menasihatkan warga pendidik agar menggunakan media sosial secara berhemah, seterusnya menjadi contoh yang baik kepada pelajar. Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK memainkan peranan penting untuk memastikan tiada pelajar yang tercicir untuk memasuki program TVET. Ia dapat dilakukan melalui pengurusan dana yang cekap. PTPK juga harus mengenal pasti program yang mempunyai peluang yang lebih cerah bagi menggalakkan pelajar menyertai TVET. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata usaha PTPK itu penting bagi mewujudkan teras pinjaman latihan kemahiran yang berkonsepkan patuh syariah yang memenuhi aspirasi keluarga Malaysia. Saya telah cadangkan kepada PTPK, kita mengambil kira perubahan sedang dan akan berlaku di mana industri revolusi 4.0 akan membawa banyak perubahan, maka PTPK perlu think out of the box di mana mengenal pasti program-program yang ada peluang yang lebih cerah. Beliau berkata demikian selepas melancarkan pinjaman patuh syariah PLKI dan portal My Perkasa TVET di Ibu Negara. Kementerian Komunikasi dan Multimedia sudah mengambil tindakan serta-merta berhubung insiden keselamatan siber membabitkan penyedia pembayaran dalam talian IP88. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata perkara itu dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM, Jabatan Pelindungan Data Peribadi dan Cyber Security Malaysia CSM yang mengadakan pertemuan dengan pihak IP88. Berdasarkan maklumat yang diterima oleh IP88, perkara tersebut masih dalam siasatan vendor IP88 iaitu SISA. SISA yang berpangkalan di Singapura juga sudah mengenal pasti jenis ancaman iaitu menggunakan Cobalt Strike. Server yang dikatakan affected telah pun di offline bagi tujuan imaging dan preservation. Yang mereka perlu memberikan update daripada penyiasatan mereka kepada Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Jadi ringkasnya, kita telah mengambil tindakan yang segera sebaik saja kita mengetahui perkara itu. Beliau memberitahu media selepas melakukan tinjauan mesra di sekitar premis perniagaan di Kok Lanas, Kota Baru. Media sebelum ini melaporkan IP88 mengesahkan berlaku insiden keselamatan siber yang mungkin menjejaskan data kad pengguna. Lebih 3 juta ringgit nilai jualan bagi Castle of Fruit di pameran Maha 2022 sehingga semalam. Selain itu, Castle of Fruit juga telah menerima lebih 246,000 pengunjung.
Jumlah pengunjung ini secara tidak langsung melepasi sasaran keseluruhan iaitu 180,000 orang sehingga pameran berskala besar ini berakhir pada Ahad. Antara produk yang ditawarkan ketika happy hour berlangsung adalah jualan buah cempedak, melon manis Terengganu, anak pokok durian jenis Musang King dan juga baja. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kendi yang mengadakan lawatan kejualan happy hour di pekarangan Castle of Fruit Maha 2022 menyifatkan ia satu pencapaian yang positif. Turut hadir adalah Ketua Setiausaha MAFI Datuk Haslina Abdul Hamid. IQF, teknologi pemprosesan yang boleh menyimpan buah-buahan di bawah suhu negatif 18 darjah Celsius, sekaligus berupaya memanjangkan tempoh jangka hayat buah dari 7 hari kepada 2 tahun. Penggunaan teknologi IQF kini diperluas kepada buah-buahan tempatan, antaranya nangka bagi menjamin kesegaran serta meneroka pasaran lebih luas ke peringkat antarabangsa. Kita ada pelbagai jenis teknologi yang untuk memanjangkan tempoh shelf life ya, sebab hasil-hasil keluaran fresh produce ni dia ada tempohnya tidak begitu lama. Jadi kita melihat kepada teknologi yang boleh memanjangkan tempoh so that kita boleh pasarkan ke negara yang jauh ya. Macam tadi salah satu ya IQF. Sasaran nangka ini sebenarnya macam yang Miss Fong katakan tadi. Kita sedang explore a new market. Tetapi sebagaimana yang kita tahu bahawa setiap negara itu ada protokol-protokol mereka yang tersendiri. So sasaran kita pada kali inilah macam mana kita nak memenuhi protokol-protokol di negara-negara berkenaan. Now berkaitan dengan nangka ni rasanya kementerian sedang dalam proses akhir to finalize the protocol supaya nangka ini dapat di ekspor ke China. Kalau tak salah saya kita buat Australia. Produk nangka IQF untuk ekspor dilancarkan di Castle of Fruits Maips, Serdang Sempena Maha 2022. Lebih 11,000 jenis produk diperkenal daripada input pertanian hingga makanan. Ini adalah sebagai satu lagi usaha tambahan yang boleh dilakukan di peringkat kerajaan, premis perniagaan. Terutama sekali premis perniagaan yang disewakan kepada peniaga-peniaga kecil. Sama ada yang mengeluarkan ataupun terlibat dalam perkhidmatan makanan, menjual, menjaja dan sebagainya yang terletak di bawah bidang kuasa kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan. Hendaklah menurunkan kadar sewa minimal sekurang-kurangnya antara 10 ke 20%. Bersua kembali. Malaysia dan Qatar komited untuk meneruskan bantuan kepada Palestin dan Afghanistan. Komitmen dizahirkan hasil pertemuan Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah bersama Sheikh Mohammed di Putrajaya. The bombing of Gaza by Israel and we also agreed to work together in rendering humanitarian assistance in Afghanistan and a few other areas of concern. Generally speaking, Qatar and Malaysia are on the same page on most of these issues. We are very much concerned about the humanitarian situation and the deterioration of the humanitarian situation there in Palestine and especially in Gaza after the last round of bombing that the people in Gaza have been exposed to. We very much also welcome to work together on the humanitarian front over there. Pertemuan ini merupakan susulan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Qatar pada Mac lalu. Ia juga sebagai persiapan awal lawatan negara oleh Amir Qatar, Sheikh Tamim Hamad Al Thani ke Malaysia pada tahun depan.
Malaysia dan China perlu meneruskan momentum sebagai rakan dagang strategik dalam menjalankan aktiviti perdagangan melalui Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Lim Ban Hong berkata ini dapat dilihat apabila kerjasama kedua-dua negara mencatat pertumbuhan pelaburan yang memberangsangkan untuk 6 bulan pertama tahun ini. In the first 6 months of 2022, the Chinese statistics recorded a total trade of $96.93 billion, an increase of 18.2% year-on-year. On the investment front, in 2021, 43 manufacturing projects were approved from China, with investments worth $3.98 billion. Generating nearly 14,000 employment opportunities in Malaysia. Beliau berkata demikian dalam ucapannya semasa Forum Pelaburan Malaysia-China Chongqing 2022 di Kuala Lumpur. Malaysia dan China melalui Chongqing perlu meneroka kerjasama dalam sektor pelaburan berimpak tinggi seperti elektrik dan elektronik, otomotif dan pembuatan pintar. Sehubungan itu, beliau mengalu-alukan syarikat kenderaan elektrik EV dari Chongqing untuk bekerjasama dengan Malaysia bagi membangunkan pusat pengecasan dan pembuatan kenderaan elektrik EV. Kesedaran generasi muda terhadap pengorbanan pejuang kemerdekaan perlu disemat sepanjang masa dan bukan sekadar bermusim menjelang Hari Kebangsaan semata-mata. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berharap semangat patriotisme generasi terdahulu dapat diteladani bagi menghargai kemerdekaan yang dikecapi. Masyarakat hanya mengetahui mengenai kisah pejuang-pejuang negara terdahulu melalui sumber bacaan dan bahan-bahan sejarah yang ditinggalkan untuk diperturunkan dari generasi ke generasi atau melalui tontonan filem-filem pengkisahan sejarah. Bahkan, kesedaran generasi kini terhadap sejarah perjuangan pahlawan terdahulu boleh disifatkan sekadar bermusim, terutamanya ketika menjelang tarikh penting tertentu seperti Hari Pahlawan, Hari Kebangsaan ataupun Hari Malaysia. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program Bicara Perwira Pengorbanan Polis menentang pengganas komunis. Program anjuran bersama Universiti Malaysia Pahang dan PDRM yang julung kali diadakan bertujuan mengenang pengorbanan anggota polis semasa darurat. 10 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Sheikh Ahmad Arau mengharumkan nama negara di Persadaran Antarabangsa. Ini setelah pasukan Kelab Inovasi dan Robotiknya merangkul 4 pingat emas pada World Invention Creativity Olympic yang berlangsung di Korea Selatan baru-baru ini. Pingat emas diperoleh menerusi rekaan 4 produk inovasi, antaranya alat untuk pantau penggunaan elektrik di rumah atau pejabat, mesin pemberian ubat secara kawalan elektronik serta perangkap nyamuk secara elektronik menggunakan kaedah kepintaran buatan. Kejayaan dilakar hasil bimbingan 3 guru serta mendapat kerjasama pencarah UNIMAP dan College Community. Ikut sebenarnya sejarah Sekolah Menengah Datuk Syekh Ahmad, setiap tahun mereka akan bertandinglah untuk projek inovasi peringkat international. Dan tapi untuk tahun ni inilah kejayaan yang cukup cemerlang sebab setiap produk yang mereka bawa tu menghasilkan kejayaan medal, gold medal dan juga best award. Kejayaan ini memberi inspirasi bagi mencipta pelbagai inovasi baharu yang mampu memberi manfaat kepada masyarakat. Mengikut plan perancangan sekolah telah memberi kebenaran kepada Kelab Inovasi untuk menyertai pertandingan-pertandingan yang lain yang telah yang akan dianjurkan, contohnya di Poland, di Indonesia, di Jepun dan sebagainya lah.
Program Ramah Mesra ASNB yang berlangsung di Johor Bahru, Johor selama 2 hari bermula hari ini menawarkan perkhidmatan pengurusan keuangan yang cekap kepada pelabur dalam merancang keuangan masa depan mereka. Ketua Pengurusan dan Penyeliaan Cawangan ASNB, Muhammad Azlan Mas'ud berkata pelabur akan diberikan panduan mengurus keuangan lebih baik dengan membuat pelaburan menerusi amanah saham Bumiputera ASB. Pihaknya juga komited untuk memberi panduan mengenai usaha meningkatkan tahap pendidikan keuangan. Pelbagai aktiviti menarik juga diadakan, antaranya persembahan artis jemputan dan pertandingan trivia labur serta susunan Rubik. Hadiah menarik ditawarkan kepada pelabur bertuah. Memang salah satu inisiatif program ini adalah untuk membantu pelabur-pelabur yang mungkin tidak ingat ataupun tidak tahu yang diorang ada akaun ASB. So jadi pelabur-pelabur ataupun rakyat-rakyat di sekitar Johor Bahru ni dijemput hadir, datang bawa kad pengenalan saja, MyCard, dan kami boleh bantu untuk memastikan sama ada akaun ASB tersebut masih lagi aktif ataupun ada langsung tak ada akaun pun mungkin ada. Program Ramah Mesra ASNB juga diharap dapat meningkatkan pemahaman pelabur mengenai kepentingan merancang keuangan. Objektif utama kami untuk turun padang adalah untuk berinteraksi dengan pelabur-pelabur ASNB. Kami juga menyediakan khidmat perancangan kewangan dan program-program untuk meningkatkan financial literacy untuk pelabur-pelabur ASNB pada masa yang agak gawat dari segi ekonomi dan kita perlu berhemah dalam kita punya penggunaan keuangan kita. Program dijalankan di Pusat Beli Belah Plaza Angsana, bakal menampilkan beberapa artis terkenal, antaranya Izzat Lazim. Kita ikuti segmen sukan. Kerajaan Qatar menjemput Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk berangkat menyaksikan Piala Dunia Qatar 2022 di Doha. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin berkata pelawaan disampaikan oleh Timbalan Perdana Menteri Qatar yang membuat kunjungan hormat menghadap Al-Sultan Abdullah di Istana Negara. Seri Paduka merupakan anggota jawatankuasa eksekutif Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dari 2015 hingga 2019. Qatar juga merupakan negara Islam dan negara Asia Barat pertama dipilih menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Lautan rasmi Sheikh Mohammed susulan lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke Qatar pada Mac lalu serta sebagai persiapan awal untuk lawatan negara oleh Amir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ke Malaysia pada 2023. Pelbagai hadiah dan aktiviti menarik bakal menanti pengunjung program menjelang sepak mula Piala Dunia FIFA Qatar 2022 yang akan berlangsung siang nanti hingga Ahad ini di Piazza Pavilion Bukit Jalil. Bukan itu saja, mereka yang bercita-cita menjadi pengulas sukan juga berpeluang menyerlahkan bakat masing-masing. Program anjuran bahagian program TVRTM itu turut akan dimeriahkan dengan kehadiran pemain bola sepak bawah 19 tahun kebangsaan Zuri Hakim Zafran serta Nazirul Azim Zamzuri dan Al-Kausal Jarrah daripada skuad bawah 17 tahun negara. Beberapa segmen, antara segmen di sini adalah seperti Games Corner. Games Corner ni kami letakkan segalanya about ataupun segalanya mengenai bola sepak. Di sini kami ada letak sini tag ball, di sini ada boleh anda cuba di sini tag ball, football dan juga paper ball, iaitu di mana kalau zaman-zaman macam zaman-zaman saya lah kan. Zaman saya ada bola sepak kertas tu. Bola sepak kertas tu kami akan sediakan untuk anda jika berminat untuk mencuba.
Dan selain itu, apa yang menarik kepada sesiapa yang berminat untuk mencuba nasib sebagai pengulas sukan boleh juga hadir di sini. Kami ada sediakan di sini Talents Corner. Ia bakal dirasmikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa kepada penduduk sekitar Lembah Kelang. Ayuh meriahkan program menjelang sepak mula Piala Dunia FIFA Qatar 2022 ini. Ini pula susulan insiden keganasan melibatkan penyokong Perak FC dan Kelantan FC pada aksi Liga Premier di Kota Baru Rabu lalu. Perak FC menegaskan tidak akan bertolak ansur dengan penyokong yang mencetuskan insiden berkenaan. Ketua Pegawai Eksekutifnya Bobby Farid Syamsuddin menerusi kenyataan menyebut tindakan tegas akan diambil kepada mana-mana penyokong pasukan itu yang didapati berniat mencetuskan provokasi. Beliau juga dalam masa sama memberi jaminan akan memastikan tahap keselamatan akan sentiasa berada pada tahap optimum pada perlawanan akan datang. Bobby Farid turut menyatakan hasrat untuk bekerjasama rapat dengan pasukan lain dalam memastikan keganasan penonton dapat dihapuskan. Pada aksi berkenaan, skuad The Boss Garos mengatasi Kelantan FC dengan keputusan 2-1. Berjuang untuk negara di bawah naungan Jalur Gemilang dan semangat lagu Negaraku. Semangat juang atlet-atlet negara yang bersaing di Tamasya Sukan Universiti ASEAN AUG 2022 di Ubon Ratchathani, Thailand baru-baru ini disemarakkan lagi apabila berlangsung dalam bulan kemerdekaan. Ikuti laporan disediakan Muhammad Zamri Suharani. Kejohanan AUG berlangsung di Ubon Ratchathani dari 26 Julai hingga 8 Ogos. Panjang tempoh berkenaan, lagu Negaraku berkumandang sebanyak 49 kali, susulan kejayaan kontingen negara meraih 49 pingat emas. Actually kalau naik tu podium kan, you tengok bendera sendiri naik, and then tu feeling actually I rasa saya nak nangis, tapi you pun macam wah sangat proud sebab you tengok tu bendera naik, lepas tu you boleh dengar tu lagu Negaraku kan, tu ya tu rasa saya. Yeah. I was very proud to be able to represent my country, Malaysia. It's not like you will get any opportunities like walking into you to be able to represent your country, and so I'm very proud to be able to stand on the podium and place first place as well as sing Negaraku, and yeah, like I'm just really happy and proud of my country. Tidak dinafikan terdapat 1001 cabaran yang perlu ditempuh atlet sebelum berjaya mencipta kejayaan. Memang orang kata badan saya memang tak sihat lah. Tapi bila dah time tengah lari tu memang saya cakap go je lah, pergi je lah. Apa pun nak jadi pun tu tak payah fikir lah. Saya rasa memang happy lah, memang bangga lah. Sebab bukan senang untuk saya nak menang ni. And then saya tadi pula dengan keadaan tak sihat, saya dapat pula buat PB. Personal record saya, so saya rasa memang sangat happy lah. Memang rasa sepanjang lagu Negaraku dimainkan tadi memang rasa sebab di hati, sebab memang kita tak berada di Malaysia dan kita berjaya dan saya berjaya berkumandangkan lagu Malaysia, lagu Negaraku di bumi Thailand ini sendiri dan disaksikan oleh ramai penyokong. Alhamdulillah, saya rasa bersyukur dan bangga menjadi rakyat Malaysia. Jalur Gemilang dan lagu Negaraku adalah wadah kebanggaan kita sebagai warga negara Malaysia. Dua elemen ini menjadi azimat buat para atlet untuk terus berjuang dan berkorban demi memertabatkan nama Malaysia. Muhammad Zamri Surani, RTM. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Nurul Alis mengucapkan salam keluarga Malaysia dan selamat malam.